KPM. Salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, akan menemani anda dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita nak belajar subjek lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum tu murid-murid, pastikan walaupun kita berada di rumah, kalau kita nak buat apa saja, pastikan kita pakai cecair pembasmi kuman. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga penjarakan fizikal. Stay at home, stay safe, jangan ke mana-mana, pastikan duduk di rumah dan kita akan menang. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar subjek lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Di studio kita bersama dengan Cikgu Jam. Okey, Cikgu Jamhuri dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Cikgu Ya, betul. Boleh ke kita panggil Cikgu Jam? Tak ada masalah. Yang tu nama yang senang. Lebih dikenali Jamhuri Cikgu. itu mungkin panjang, payah nak ingat. Kita ambil yang short tapi senang ingat. Pergi sekolah mana-mana? Atas jalan pun ada. Atas jalan? Kat rumah kita pun sekarang ni memang tengah top bila time-time PKP ni. Roti gadi ni habis. Makan dengan apa? Jam. Okey. Ini semua salah cikgu. Sebab cikgu yang jadi jam. Okey, baik cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Ya, betul. Dipersilakan cikgu. Okey. Walaupun kat rumah pun kena pakai juga cikgu. Ya, betul. Kita mesti kita menang. Okey. Bila kita tepati SOP ni, barulah kita akan menang, kata cikgu tadi. Ya, betul. Baik cikgu. Kita akan membincangkan tentang lukisan kejuruteraan. Tapi apa yang menarik hari ini cikgu? Ya, dalam lukisan kejuruteraan ni tajuk dia besar. Jadi hari ini kita akan fokuskan pada satu tajuk. Okey, apa tajuk cikgu? Tajuk dia ketenjenan. Ataupun short form kita dia senang kita panggil tangent. Tangent? Tangent sahaja. Bukan tension cikgu Yang tu yang masalah. Itu yang masalah. Yang masalah yang itulah kalau nak buat ni tension. Nak buat ni tension. Itu masalah. Tapi bila bersama dengan Cikgu Jam, insya-Allah lepas ni dah tak tension dah. Kita selesaikan masalah. Okey cikgu. Sebab apa? Murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dia tension cikgu. Sebab nak belajar tension. Okey, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Afiq. Boleh kenalkan diri tak Afiq? Mana Afiq? Okey, silakan. Mana Afiq? Afiq, sila onkan mikrofon. On mic, on mic. Dah on ke? Okey, tak apa. Kita bersama dengan sahabatnya dulu, bersama dengan Fahim. Fahim ada Fahim? Fahim, bawa Afiq. Silakan, boleh kenalkan diri anda Fahim? Fahim dah on mikrofon, Fahim? Dah on lah. Dah on dah? Okey, tak apa. Siapa yang dah bersedia agak-agaknya? Mungkin Wong Z Wen. Okey, tak apa cikgu. Sebelum kita nak set up balik mikrofon mereka ni cikgu, apa kata kita rehat sekejap cikgu? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak tahu kalau nak lukis tu kena pakai alat apa. Lepas ni cikgu akan terang cikgu Jam Ya, insya-Allah. Okey, jangan stres-stres, jangan tension-tension sebab lepas ni kita akan belajar tentang tangent. Berehat seketika, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, soalan tajuk geometri ni tak senang tapi tak susah juga. Dia kena banyakkan buat latihan dan ingat step, insya-Allah boleh buat. Saya rasa lukisan kejuruteraan ni senang je, tapi yang susahnya tajuk isometri. Dia kena memerlukan imajinasi yang tinggi, kefahaman yang baik, dengan
kena pandang soalan tu betul-betul lah. Memang susah sikit bagi saya. Tu je pada pandangan saya. Terima kasih. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kalau boleh skor A, kenapa nak skor B? Ya, betul. Itu cikgu punya trademark cikgu Saya punya trademark tu. Okey, baik tahu cikgu. dah tu. Jadi kita nak kenalkan student terlebih dahulu cikgu. Ya. Alright, kita nak bersama dengan Afiq. Boleh kenalkan diri anda Afiq? Afiq dah ada ke? Silakan Afiq. Ada cikgu. Okey, silakan. Selamat sejahtera, nama saya Muhammad Afiquan bin Muhammad Fairuz. Okey, yang kedua kita ada Fahim. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Nazri. Dan seterusnya Wong Zi Wen. Selamat sejahtera, nama saya Ong Ziman. Okey, kita ada juga Izul. Silakan Izul. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Izul Mukris. Saya lari mengajar cikgu dan sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kampung Jau. Okey, terima kasih Izul. Kita ada juga Nur Aisyah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Haril. Okey, dan yang terakhir kita ada Kristina Syahira. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kristina Syahira binti Muhammad. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, semuanya daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Ni duduk kat rumah ke ni? Murid-murid? Duduk kat rumah ya? Stay safe. Bukan sisi Ingat dia pergi sisi tadi. Dia pergi sisi, duduk kat rumah, jangan pergi mana-mana. Kita sedang berperang ni cikgu Ya, Okey, baik. perang. Cikgu, subjek kita adalah lukisan kejuruteraan. Ya. Dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini tangent cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Mungkin ada ramai murid-murid kita di luar sana yang mungkin belum faham lagi ataupun tak tahu lagi apa itu tangent cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh sebut sedikit tentang tangent. Silakan cikgu. Secara umumnya lah, cerita bab tangent ni kita nak cari sebenarnya titik sentuhan. Okey, titik sentuhan. Contohlah, kalau kita gambarkan ada sebiji bola di atas meja ni. Okey. Jadi bola tu dia terletak atas meja. Jadi sebenarnya bola tu dia terletak atas meja ataupun dia bersentuhan bola dengan meja tu pada satu titik. Oh. Itu kalau bola yang angin cantik lah. Kalau yang kempis tu tak ada kata apalah. Tangent dia banyak sangat dah titiknya. Macam itulah kaedah yang mudah untuk tangent. Dengan menggunakan kaedah tangent. Dengan menggunakan kaedah tangent. Okey. Penerangan dia kat situ. Tapi cikgu, sebelum kita nak belajar tentang tangent ni cikgu, mesti kita perlukan alat ataupun benda-benda yang perlu untuk mengukur tangent ni cikgu. Okey. Okey, jadi ini ada kat atas meja saya ni ada beberapa alat. Yang ini alat ni yang saya fokuskan untuk buat tangent saja. Okey. Okey. Yang pertamanya ni T-square. Okey, T-square. Bentuknya bentuk T sebab tu namanya T-square. Yang ni dia pair. Dia ada pair. Yang ni dipanggil sebagai set square. Okey, set square. Dia ada sudut dia. Sudut ni memang dah tetap ni. Pergilah ke negara mana pun. Okey, dia dah tetap 30 darjah, 60 darjah. Yang ini 45. Okey. Kemudian baris biasa, ni senanglah, tak ada masalah. Jangka lukis. Okey, jangka lukis. So, jangka lukis ni wajib ada lah. Kalau tak ada jangka lukis, macam mana kita nak melukis tangent dan bulatan? Tak payah. Dan yang ini, antara ni yang banyak. Dia ada banyak ni. Ini satu set lah ni. Satu set ni ada 3, dipanggil sebagai lengkung Perancis. Lengkung Perancis? Ya, French curve. Okey. Ini antara alat yang perlu ada. Tak boleh tidak, kena ada. Selain daripada dia orang ada board sebenarnya. Okay? Ada papan lukisan yang dia orang buat untuk memudahkan lagi sebenarnya. Alat-alat ni untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi, kena familiar lah dengan alat ni. Okay. Kalau tak familiar, salah. Yang paling syok sekali cikgu dengan jangka lukis cikgu. Jangka lukis ini kalau zaman sekolah rendah tu jangka lukis ni macam-macam kita boleh buat dot lah apa kan, tapi yang ni tak.
Yang ini dia special sikit. Okey, cikgu. Okey. Dah selesai dengan alat kita, barulah kita boleh mulakan kelas tangent kita, cikgu. Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ni kita akan tengok lukisan kejuruteraan. Apa ini profil kamu dah tengok tadi. Saya dah kongsikan tadi profil untuk saya. Hari ini kita fokus kepada tajuk tangent saja. Okey, jadi kenapa kita nak fokus pada tajuk tangent ni? Yang ini dalam modul 2. Okey, dalam modul 2 tajuk tangent ni markah dia besar. Jadi kalau tak boleh kuasai tajuk tangent ni, rugi banyak kerugian nanti. Markah dia kalau biasa, kalau sebelum ni KBSM punya format 15 markah. Uish, banyak cikgu. Banyak daripada 15. Ini sepatutnya tajuk yang senang, kena skor. Okey. Dia lebih kepada lukisan lah cikgu ya. Lebih pada lukisan. Apa dia tangent ni? Okey, kita tengok. Tangent ni asal perkataan dia daripada bahasa Latin, tangere. Okey, tangere. Tangere maksudnya menyentuh. Itu yang saya kata tadi kan, menyentuh. Bola menyentuh permukaan meja. Permukaan meja. Tangere. Tangere. Yang kalau digambarkan dalam bentuk lukisan, poin ni yang menyentuh tu yang kita panggil sebagai poin tangent. Lengkung menyentuh dengan batang kayu. Garisan lurus. Garisan lurus. Yang ini kita tak panggil tangent. Itu bukan tangent. Okey. Yang ini kita panggil cross ataupun persilangan. Persilangan. Ini persilangan. Yang ini dia just touching. Touch je. Touch saja. Okey. So, ini alat yang diperlukan tadi. Saya dah tunjukkan tadi. Ini secara grafiknya. Okey, itulah dia benda-bendanya. Okay. Kalau ada alat ni, baru kiraan dia tepat juga. Barulah tepat. Okey. Untuk tajuk yang pertama, subtopik dia, kita nak buat ataupun kita nak tengok kaedah macam mana nak membina garisan bertangent dengan bulatan. Okey, garisan bertangent dengan bulatan. Jadi kalau ni digambarkan ada sebiji bola bowling ni kok. Bola bowling. Tapi bola bowling ni dia boleh melantun. Andal. Okey. Dengan ada sebatang penyapu. Okey, touch point dia dekat sini. Betul. Ini touch point dia. Itu yang nak gambarkan dalam animasi tu. So, bila tajuk lukisan, inilah dia rupa soalan dia. Jadi bila rupa soalan macam ni, dia nak bina satu garisan daripada titik Q. Ni titik Q ni kepada titik P. Bukan titik P, kepada bulatan. Ini bulatan. Dekat mana garisan tangent kita nak lukis? Kita boleh ambil lukis biasa je. Okey, buat garis. Macam tu. Tapi itu bukan kaedah dia. Itu mungkin kalau sekolah-sekolah tadika boleh kot. Tapi yang ini special untuk lukisan kejuruteraan. Mesti ada teknik. Okey, mesti ada teknik. Macam mana nak membina. Sebab dalam lukisan kejuruteraan ni, markah dari segi pemarkahan tu diberi kepada cara mana ataupun kaedah pembinaan dia. Bukan jawapan semata-mata. Jadi macam mana kaedah dia? Okey, itulah kaedah dia. Yang pertama mesti kita ambil daripada titik mana yang dia nak bina tadi, titik Q. Buat satu garisan titik Q ke pusat bulatan. Titik P yang ni. Kemudian apa nak buat lagi? Kita kena bahagi duakan garisan ni. Bahagi dua pun tak boleh pakai pembaris ukur sini berapa ukur. Tak, itu bukan kaedah dia. Walaupun kita ada guna kaedah untuk lukisan. Walaupun jumlahnya tepat cikgu walaupun jumlahnya tepat. Tetap kena guna jangka lukis. Tetap kita kena guna jangka lukis. Alright. Ni jangka lukis untuk membahagi garisan. Macam mana kaedah dia? Okey. Yang ini daripada Q kita buat dua arc. Lengkuk sikit ni dipanggil arc. Okey. Kemudian daripada P pun ada dua arc atas bawah. Bila dah dapat persilangan garisan ni, barulah kita buat garisan ke bawah. Okey. Jadi kita tak payah nak ukur-ukur. Jadi ini adalah dia punya
titik tengah di antara titik P dan Q. Bila dah dapat titik tengah, kita buat separuh bulatan. Jadi bila dapat separuh bulatan, yang memotong ni cross point, yang ini dipanggil sebagai titik tangent. Itulah kaedah. Macam mana nak buat? Jadi bila kita buat garisan daripada Q, mesti kena pada garisan ataupun titik yang dalam bulatan tu. Okey? Nampak? Ini semua binaan. Belum ada jawapan lagi. Mana jawapan dia? Ini jawapan dia. Di akhirnya perlu di-highlight. Ya, perlu highlight. Jangan tak highlight. Kalau tak highlight, yang kaedah dapat markah. Bila tak highlight jawapan tu tak dapat markah. Sayanglah cikgu. Tapi tak sayang mana pun. Sebenarnya kalau ikut, okey, dari segi markahan, jawapan ni setengah markah je. Okey. Yang lain kaedah ni 4,5. Kaedah tu 4,5. Mana nak? Nak 4,5 cikgu? Buang setengah pun tak apa. Tapi janganlah sedekah macam tu sangat. Benda dah dapat kan. Buatlah terus. Sebab murid-murid kita nak full A cikgu. Ya, kalau kita boleh dah skor A, kenapa nak skor B? Itu kita punya trademark je kan. Itu kita punya trademark. Kamu kena, pelajar-pelajar kena tekankan. Kaedah nak melukis. Okey, ini satu titik kepada garisan. Seterusnya kita tengok garisan yang bertangent secara luar dengan bulatan. Okey. Dia ada, ini pun kena faham. Ini dipanggil sebagai term ataupun istilah yang ada dalam lukisan. Pelajar pun kena faham. Term dia tu kena faham. Jadi, macam mana rupa dia? Okey, ini gambaran dia. Ada dua smiley ke apa ni? Okey. Ada satu kaki di atas kepala. Just touching. Ini just touching kat sini. Ini pun just touching kat situ. Ada dua titik di sekat situ juga. Yang ni sebab ada dua bulatan. Okey. Pada satu bulatan satu titik. Jadi dua bulatan ada dua titik. Okey. Okey. Soalan macam ni. Dia tak kisah bulatan besar mana, yang kecil kedua-dua tak kisah. Okey. So method. Sebab lukisan juruteraan ni dia ada nama lain dia sebenarnya. Kalau di sekolah lain, sekolah-sekolah biasa dipanggil GKT. Jadi GKT itu bendanya sama. Belajar samanya metod dia. Di vocational pun ada juga lukisan geometri dipanggil. Sama je metod dia. Jadi boleh ambil. Boleh share. Maknanya kalau murid-murid kita ni ada juga menyertai grup tu cikgu? Ada. Alright cikgu. Kalau kita boleh tanya kepada Afiq. Okey, Afiq ada tak alat-alat yang cikgu sebutkan sebentar tadi di rumah? Cuba tunjuk sikit. Ada. Ada dia pun ada lah cikgu. Dia orang memang dah ready ni. Okey cikgu, kita nak tanya Afiq lah cikgu. Ya. Tadi cikgu dah ada tunjuk dah beberapa contoh tentang bagaimana kita nak membuat garisan tangent. Jadi untuk gambar yang cikgu Jam tunjukkan kepada kita ni, first kali kita kena buat apa? Boleh cikgu kita tanya sikit Boleh. Okey Afiq. First kali. Kena sambungkan titik tengah antara bulatan tu. Okey, A sambungkan dengan B. Ya, betul cikgu? Okay, memang tepat. Saja je saya nak try cikgu. Sebab biasanya orang kata muka handsome ni pandai cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih Afiq. Okey cikgu, boleh teruskan cikgu? Okey, tadi macam mana Afiq dah jawab tadi? Mana dia garisan dia? Inilah dia garisan dia yang dia cerita tu. Mesti sambungkan. Sambung dulu. Metod dia kalau tengok lebih kurang sama. Tadi daripada macam tadi juga titik. Yang ni apa nak buat? Bila dah dapat ni, kita kena bahagi dua juga. Sama juga. Kaedah bahagi dua, samalah. Kita ambil daripada dua titik A, B. Okey. Dapatkan persilangan tu dulu. Dapatkan dia punya titik tengah dia. Alright. Bila dah dapat titik tengah, sama juga metod tadi. Okey. Buat apa? Separuh bulat. Okey. Cuma bila next method dia lain sikit pada tadi. Tadi cuma kita ambil kat sini je kan? Betul. Yang ni lain sikit kaedah dia. Jadi, macam mana nak buat? Yang ni kita kena tolakkan fokus. Yang ni satu benda yang pelajar kena ambil, kena pegang. Bila dia
suruh bina tangent ni kepada satu bulatan besar, satu bulatan kecil, fokus pada bulatan besar. Oh, fokus pada bulatan besar. Ya. Sebab apa? Okey, kita nak bina satu lagi lengkung ataupun bulatan boleh sebenarnya. Okey. Ni. So lengkung ni macam mana kita nak bina? Kita ambil daripada dua je jari ni. Ni 36. Tolak dengan 24. Tinggal lagi 12. So yang ni. So yang ni, inilah dia method dia. RB itu 36 lah. Tolak dengan R24. So dapat 12. Dapat X. X ni apa? X ini titik silangan untuk bina garisan normal. Ada lagi istilah yang pelajar perlu tahu. Garisan normal. Garisan normal garisan normal tu adalah garisan tangent sebenarnya. Mana dia garisan tangent? Okey, daripada pusat B melalui X terus naik. Okey, barulah dekat sini yang ini dah dapat titik tangent. Okey, kemudian pindahkan dia. Ataupun kita selarikan dia. Selarikan ke mana? Pusat A. Itu terus. Ini kita tak payah cari dah. Kita cari satu je. Macam mana nak pindah pula? Yang ni lah. Kita menggunakan dua. Okey. Okey. Saya tunjuk contoh lah. Katakan yang dapat sini. Okey. Yang ni. Kemudian, ini sepatutnya besar panjang ni. Dia akan selari sampai sini. Dia akan selari cikgu dia akan selari. Jadi benda dah mudah. Sebab tu ini untuk memudahkan pelajar. Alatan untuk memudahkan pelajar. Jadi kita dah dapat dua garis tegak cikgu. Ya, yang tu titik tangent juga namanya. Itu nama tu tak kisah. Tak tahu nama pun tak apa. Okey. Yang penting dapatkan titik tu. Barulah boleh dapat garisan yang kita nak cari. Garisan yang bertangent kepada dua bulatan. Bertangent di mana? Di luar. Inilah kaedah dia. Okey. Maknanya ini step dia cikgu Banyak step. Okey, maknanya tadi daripada awal kita dah belajar. Mula-mula kita kena dapatkan temukan dua titik dan kita buat garis tengah. Dan kemudian kita buat separa bulat. Dan kemudian kita wujudkan garis menegak cikgu Dan kita dapat titik P dan titik Q, barulah kita boleh garis cikgu. Okey, jadi saya rasa murid-murid kita pun dah boleh dapat sikit-sikit cikgu. Dan mungkin lepas ni mungkin lebih mencabar cikgu Yang ni tajuk-tajuk awal, tajuk kita 4 ni. Memang sepatutnya dia orang dah jadi makanan dia orang. Makanan cikgu Tapi sebenarnya sebab ini batch ni yang SPM 2021 ni, tahun lepas pun dah start kita punya PKP. Jadi dia orang ni pun banyak belajar dari rumah. Lebih mencabar cikgu. Ya, lebih mencabar. Grup ni lebih mencabar daripada grup yang lepas. Saya rasa macam itulah. Tapi saya rasa cikgu walaupun mereka berada di rumah cikgu, mereka tetap buat lukisan di dinding-dinding lah cikgu. Saya rasa agaknya kertas dah tak cukup cikgu, dinding pun lukis je. Okey. Okey, boleh kita terus lagi cikgu? Okey, boleh teruskan lagi. Okey, yang ni tadi pasal tentang garisan saja. Garisan mana? Garisan lurus. Yang ni kita nak tengok pula garisan yang bertangent. Macam mana pula garisan bertangent? Okey, ada dua bulatan dekat situ. Okey. Yang ni garisan. Tadi bertangent, di atas. Tadi di luar. Di luar. Yang ni di dalam. Bila di dalam, satu atas, satu lagi di bawah. Okey. Sebab ini kita fokuskan sini kan. Ni atas, ni bawah. Ni fokus, ni atas, ni bawah. Ya. Satu atas, satu bawah. Dia macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Yang tu pun namanya, istilah dia bertangent di dalam. Okey. Okey, kita dah tengok. Ini tak kisah tadi. Tengok metod dia. Kaedah dia. Macam mana kaedah dia? Okey, yang pertama sama je metod dia. Kita tanya murid kita cikgu. Okey, okey. Kita tanya next sebab apa dia nak buat. senyum tadi cikgu. Bila senyum ni nampak macam mudah je. Fahim nampak macam faham tu. Okey, Fahim. Silakan. Boleh cuba Fahim. Step pertama Ya. Okey, step pertama sambungkan titik A ke titik B. Okey. Lepas tu bahagikan dua. Okey. Pada bagi dua buat satu lengkungan separuh. Tu je lah step yang first punya. Okey, terima kasih. Betul cikgu, Fahim? Ya, betul seperti mana apa yang Fahim bagi tahu tu. Okey. Sebab dia kan sebab dia fahim cikgu, memang dia betul-betul fahim lah. Dia faham dengan apa yang dia cikgu ajar sebentar tadi. Baik.
Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya dari tadi dia beritahu macam mana kita nak buat separuh bulatan. Okey, kita bahagi dua dulu, dapatkan titik tengah. Okey, kemudian kita buat separuh bulatan. Okey. Ini step yang sama cikgu. Step yang sama. Alright. Yang tadi kita tolak. Mhm. Yang ini kita campur untuk dapatkan satu arc kat sini. Oh, Tadi kita tolak. dapat 12 tadi cikgu. Dapat yang kecil je kan, 12 Ya. kan. Yang ni kalau campur 36 campur 24. Berapa dapat? 60 cikgu. 60. Inilah dia 60. 60 dan kita fokus pada bulatan besar. Okey. Kita lupakan dulu bulatan kecil ni. Okey. Okey. So, kita barulah kita buat dapat X tu, barulah kita buat garisan normal. Okey, ni garisan normal. Oh. Cuma yang ni sebab dia satu atas satu bawah. Kita selarikan juga, selari kat mana? Kat bawah. Oh, selari kan? Ni selari kan yang ni, selari. Baik. Nak selari gunakan dua tadilah. Okey. Baru dapat P, dapat Q. Baik cikgu. Okey, kemudian barulah kita buat dia punya garisan tangent di dalam. Oh. Tadi di luar. Di luar. Yang ini tangent di dalam. Dah dapat markah? Dah. Ada yang lagi belum lengkap? Ada. Apa dia? Apa tu cikgu? Jawapan. Oh. Kena hitamkan. Okey. Kalau macam ni full mark cikgu? Yang ini full mark. Oh, cantik. Cuma perbezaannya tadi, kalau di luar cikgu kita perlu tolak. Yang ni kita perlu tambah cikgu. Yep. Okey, baik. Jadi murid-murid dah boleh faham dan jangan tersilap lagi lah cikgu. Jangan buat silap. Dah boleh dapat A, kenapa dapat B? Belajar buat silap tak apa, tapi bila nak jawab jangan buat silap. Jangan silap. Ya. Baik cikgu. Kepada murid-murid, selepas ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh, tak ada Jangan masalah. ke mana-mana, kembali selepas ini. Nak cari air ke, Betul, goreng pisang cikgu. ke. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Jam. Okey cikgu. Kita Kembali dah belajar dah. kita. Berkaitan dengan bagaimana kita nak ukur tangent luar dan tangent dalam cikgu. Ya, itu garisan lurus. Okey. Okey, next. Dan seterusnya cikgu. Okey, kita tengok pula macam mana lengkung. Lengkung pun kira tangent juga. Oh. Okey, kita tengok macam mana tangent. Ni. See. So gambaran dia. Lengkung yang bertangent secara luar dengan dua bulatan. Okey, itu nampak macam satu je kan. Okey, ini adalah bulatan yang ketiga lah. Mana lagi dua bulatan dia? Tu. Dia just touching satu titik, ini just satu titik. Oh. Okey. Barulah suka hati dia pun. Empat. Okey. Okey cikgu. So soalan ni macam mana? Okey. Macam ni. Contoh soalan dia. So dia ada dua jejari, tak kisah apa benda pun, tapi yang ni dibagi jejari untuk bulatan yang ketiga. Ya. Ini dua bulatan. So bulatan ketiga tu lengkung lah. Okey. Kat sini ke dekat atas pun boleh. Okey. Apa kaedah? Okey, kita tengok di kaedah dia. Macam mana nak membina dia. Sama macam tadi. Cuma yang ni kita kena ambil kira dengan jejari yang ketiga tu. Okey. So, jejari ketiga berapa? 27. Yang ini kita dah dapat dia punya pusat. Okey. Dan kalau daripada RA yang ni lah, RA 25 campur 27. So kita akan dapat arc yang ni. Oh, okey. Okey. Kemudian satu lagi arc ni daripada bulatan B pula pusat dia. Sebab tu pusat bagi bulatan ni sangat penting. Okey. Yang ini, okey. Jarak dia mana? Sama juga. RB 14 campur dengan 27. 27 ni tak sama. Okey. 27 tu adalah jejari untuk bulatan yang ketiga yang kita ataupun lengkung yang ketiga nantilah kita nak bina. Okey, baik. Okey. So bila kita dah dapat pusat, P adalah titik tangent. Yang ni satu lagi Q dia punya titik tangent. Oh. Jadi yang ni tak payah hukum, tak apa dah. Okey. Ambil je terus jangka lukis, terus pergi P, Q. Oh. Akan automatically sama. Kalau tak sama, adalah salah di mana-mana. Jadi, terus bila dah dapat, buat bulatan. Kalau macam ni dia nak lengkung, daripada sini sajalah. Jangan lebih. Jangan lebih Jangan lebih. Terlebih sini. Ya. Lebih dalam bentuk
lukis apa garisan binaan tak apa. Garisan objek jangan lebih. Baik. Sebab kalau lebih pun dia akan tolak markah. Oh, Tak terima. tak terima Tapi tak apalah, tak terima pula. Baru dapat apa kalau garisan objek kan. Yang penting method tadi. Takut murid kita rajin sangat cikgu. Dia orang. Digeramnya dibulatkan terus. Tapi biasanya dia orang ni kalau dalam peperiksaan sebenar Ya. tak cukup masa. Tak cukup masa cikgu. Dia orang tak cukup masa untuk menjawab. Sebab dia orang memang sibuk dengan kaedah nak menjawab saja. Dan RA tambah 27 tu perlu ditulis juga cikgu Tak payah. Oh. Ini tak payah. okey. Ini kita nak tunjukkan Sebagai kaedah dia. rujukan saja. Ya, ini dapatkan A saja. So jangan tipu lah. Sebab kalau kamu rasa kamu handal nak menipu, mixer lagi handal. Jadi kalau bila mixer lagi handal, payah nak dapat A. Boleh detect cikgu Boleh detect. Susah juga cikgu jam dia Habis jam kepala saya cikgu. Okey cikgu. Next. Ini lengkung yang bertangen secara dalam. Tadi luar. Yang ini dalam. Okey, kita tengok dulu gambaran ni macam mana yang dalam. Marah dia. Ini marah pula. Kenapa cikgu? dia marah? Okey, tengok next datang bulatan yang ketiga. Terus tutup dia. Dia ni marah. So, yang marah tadi duduk di dalam cikgu? Duduk dalam dia. Okey. Itu dipanggil sebagai bertangen secara dalam. Lengkung bertangen secara dalam. Okey. Jadi kita tengok soalan macam ni. Oh. Okey. Tahu tengok jari pun dah tahu. Dia punya jari 70, yang ni 20, yang ni 15. Oh, jadi ni besar juga. Dia besar lah. Bila besar, okey. Kita tengok metod dia. Macam mana metod dia. Okey. Kita nak dapatkan metod dia. Arc ni dia jari berapa? 70. Yang ni nampak tolak. Yang tadi apa? Tambah cikgu. Tambah. Yang ni tolak. Kenapa tolak? Okey. Dia akan bertangen dekat atas ni. Okey. Okey, saya lukis sudah dia punya dulu dia punya garisan normal tu. Bila garisan normal dia akan nampak sikitlah. Okey. Kenapa dia tolak? Yang ini 70. Tapi kita ambil ukuran tu daripada tengah. Jadi berapa jarak ni? Tu yang Jadi tolak. 70 tolak 15. Ini pun sama. Ini pun 70. Tapi kita ambil daripada sini saja ukuran dia. So ini kita tolak. Sebab tu dua-dua kita tolak untuk kaedah ni. Nak dapatkan apa ni? Pusat bagi bulatan atau pelengkung. Okey cikgu. Okey, next. Bila dah dapat, kita tentukan dia punya P dan titik tangent PQ. Alright. Barulah kita bina dia punya lengkung. Maknanya kita terus dapat jawapan cikgu Terus dapat jawapan. Lebih singkat lah cikgu. Jadi metod dia tu lebih kurang, nampaknya lebih kurang macam tu yang jadi masalah untuk pelajar. Dia mudah keliru. Bila dalam dewan periksaan tahulah kan. Semua dah senyap sunyi kat situ. Dia banyak keliru. Yang mana satu kaedah nak buat? Tak apa, try and error pun tak apa. Okey, try and error pun tak apa. Barulah kita boolkan untuk jawapan. Maknanya dia kena pastikan sama ada lengkung dalam ataupun lengkung luar cikgu. Ya man, betul. Yang tu lah. Sebab ini adalah asas. Okay, asas tu perlu kukuh. Kalau asas tak kukuh, yang tu yang kelang kabut. Betul cikgu. Kalau rumah kan tak asas tak kukuh, angin sikit je dah mula nak pegang. Bukan rumah lah, tengok kemah lah kan. Orang yang menjual tu kan terbang-terbang sebab dia tak kukuh. Okey cikgu. Apa kata kita tanya Aisyah cikgu? Boleh. Okey Aisyah. Mana Aisyah ni? Aisyah, seperti mana apa yang cikgu Jamhuri cerita sebentar tadi. Kalau kita bina lengkung yang di bahagian sebelah luar bulatan, adakah kita perlu tambah ataupun tolak? Itu kita punya keyword cikgu keywordnya tambah ataupun tolak? Kalau sebelah luar tambah. Betul cikgu okey cikgu. Baru kita akan dapat jumlah yang kita nak garis ataupun kita nak buat lengkungan tu cikgu Ya betul. Okey, terima kasih Aisyah. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Scan untuk subjek ni juga cikgu Ya, sama. Untuk Telegram cikgu. Sebab mana tahu tadi tak sempat kelang kabut kan. Okey, setiap slide ni ada
saya paparkan Okey, untuk ada QR code sebab cikgu tadi tak mungkin ada yang pergi buat air lah, Betul, cikgu. apalah kan. Maklumlah. Dalam tempoh maklumlah. sejam ni cikgu, mungkin ada murid-murid kita yang tak sempat Ya. untuk bersama dengan cikgu, boleh jumpa dalam grup juga cikgu Boleh. Okey, boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey. Next kita tengok seterusnya apa dia pula? Okey. Itu dah handal lah. Yang itu je asas tadi. Oh. Selebih je ni adalah latihan. Jadi bila latihan tu Dia memantapkan lagi cikgu? memantapkan lagi. Baik. Practice make perfect. Oh, practice make perfect. Ya, betul. Oh, okey. Practice make perfect. Kena practice. Macam lebih lagi dalam lukisan ini perlu sentiasa buat cikgu Ya, betul. Tengoklah Sebab apa benda yang ada dekat rumah tu. Bulatan je terus buat. Sebab Okey, cikgu. dalam lukisan ni dia tak adalah kamu nak baca buku, mengadap buku, baca kan sampai tertidur, tak. Lepas tu nak mengadap, nak kira pakai matematik, pakai kalkulator, tak payah. Okey. Buat latihan je. Oh. Maknanya kalau kita sentiasa dengan latihan cikgu, kita Ya. akan terus faham cikgu Sebab tu bolehlah join. Tak ada pula nak tunjuk lepas ni baru ada kan. Okey. Kena apa? Join group tu barulah ada banyak kena pelbagai lah sebab bahan tu lah masalah mungkin. Bahan Betul, tak cikgu. banyak. Okey, boleh scan untuk dapatkan bahan. Okey. Dalam sama juga. grup ni ada banyak bahan yang cikgu sediakan. Ya. Alright. Yang ni macam lain macam sikit cikgu. Yang ini yang tadi asas. Tadi asas. Tadi asas. Jadi Okey. bila dah handal, dia lain sikit lah, lain macam. Ini sebenarnya soalan ni digabung. Dalam modul 2 ni, Okey. dia akan bergabung. Okey cikgu, boleh kita cuba buat cikgu? Boleh. Sebab first kali kita nak fahamkan ayat tu terlebih dahulu kan? Okey, teruskan cikgu. Okey. So, yang ini macam mana kita nak kaedah, kita nak banner yang ni. Okey. Kita tengok dia ada pusat-pusat dia semua juga kan? Okey. Tengok kalau pusat ini. So, macam mana kita cari pusat dia dulu. Okey. Yang ni dia ada ellipse. Okey. Ini kaedah sebelum ni lah. Okey. Ini tajuk lain lah. Ellipse dan parabola. So, pelajar sepatutnya dah memang faham, mahir untuk buat sukuan. Suku saja. Okey. Nak dapatkan titik-titik. Okey. Oh. Ini ellipse. Okey. Okey. Kemudian, barulah kita boleh sambung. Next, ini 70. Kita naikkan berapa? Naikkan 55 untuk dapatkan pusat 25. 70 naik. Ukur macam tu je. Naik terus. Tandakan. Okey, 55. So, tu pusat untuk buat R25. Yang ini tadi garisan ni dia daripada satu titik kepada bulatan. Ini dia punya aplikasi dia. Ya. Daripada satu titik. So, ni titik dia. Okey, kita tengok method dia macam mana nak banner. Belum lagi. Dia pergi terus buat basic bulatan dulu. Okey. Ini aplikasi tadi. Satu titik, buat garisan ke pusat, bagi 2, buat separuh bulatan, dapat titik E. Ini aplikasi dia tadi. Asasnya tadi cikgu? Asas dia tadi. Okey. Okey. Seterusnya? Seterusnya, okey. Dia baru kita nak cari benda pula. Ni 50. Sama juga asas tadi juga. Okey, 50 kita dapatkan pusat. Ni 50. Yang ni bertangen mana ni? Luar ataupun dalam? Okey, boleh tanya pelajar? Boleh cikgu. Okey. R ataupun J50 bertangen luar ataupun bertangen di dalam? Okey, siapa nak jawab? Wong. Okey. Bagi Wong lah. Kita tanya Wong. Okey. J50. J50. Yang mana? J50. Dia bertangen di dalam atau di luar? Okey, kita minta bantuan kawan kita. Satu di luar, satu di dalam. Satu di luar, satu di dalam. Di dalam. Dia tak berapa ringgit dia tu. Okey. Ya, Wong. Saya Salah cuba tengok cikgu. tu. Saya cuba bertangen di dalam, betul ke cikgu? Bertangen di luar sebenarnya. Oh, di luar sebenarnya. Sebab saya tengok lengkungannya seperti itu, saya ingat di dalam cikgu. Kalau ikut ni satu bulatan. Okey. Ini satu bulatan. Okey. Yang ini bulatan yang ketiga. Nampak tak? Okey. Okey, So, cikgu. bila dah dapat, barulah dapat. kita buat lengkung. Lengkung.
Okey. Ni lah lengkung dia. Kan? Nampak? So, dia akan buat di bertangent di luar. Okey, yang ni yang last JX. Yang ni JX. Berapa JX? JX tak diberi. Nilai itu tak diberi. So, ada method. Ada kaedah yang perlu pelajar tahu. Okey. So, macam mana kita nak bagi can pelajar nak mikirkan apa kaedah nak dapatkan JX. Okey, bagi diorang fikir dulu. Boleh bagi cikgu? diorang fikir dulu. Okey, lepas ni mungkin kita nak tanya murid-murid. Tapi kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid boleh fikirkan bagaimana kita nak dapat JX. Betul cikgu? Jangan offline pula lepas kan. Semua offline. Takut jawab JX semua offline. Jadi susah kata terus offline. Okey, murid-murid jangan offline. Lepas ni kita akan menjawab soalan ini. Bagaimanakah jawapan untuk JX? Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita nak tanya, Zul. Boleh Zul? Macam mana nak dapatkan JX? Silakan. Boleh tak bagi idea sikit kat kita macam mana kita nak buat ni? Okey. Nak dapatkan JX. Bagi saya, tak silap saya kena bulatan yang ada tu di jari tak nampak sangat lah itu. Okey, kita paparkan di skrin. Okey, boleh nampak Zul? Okey. Apa method nak pakai tu? Tak nampak sangat lah cikgu. Okey, tak apa Zul. Alasan diterima cikgu. Okey. Mungkin Tapi Zul ni dia guna handphone. Bila guna handphone tu kecil sangat. Kecil sangat. Okeylah. So kita mesti gunakan AND method. Dia panggil AND method. Siapa boleh ingat AND method? Boleh ingat pelajar-pelajar semua? AND method. AND method. Okey, apa dia AND method? Kita tengok. Okey. JX pusat dia ke arah mana lah JX ni pusat dia? Kalau tengok daripada sinilah. Okey. Arah dia arah sini. So daripada A ni kan pergi ke arah kiri. Kanan. Ke kanan. Daripada sinilah kalau dari stand sini kan dia akan jadi kanan. Jadi daripada pusat J20 ni mesti bergerak ke arah kanan juga. Betul. Okey. So daripada A ni dia akan pergi ke arah kanan. Ini method. Mana dia N tadi? Inilah dia N dia sebenarnya. Ni bentuk N. Tapi bentuk N dia akan terbalik kot mana. Tapi adalah bentuk N ataupun Z tu. Dia selari tu cikgu Yang ni mesti daripada sini pergi ke ni. Okey, faham cikgu? Okey, barulah kita dapat titik B. Apa guna titik B ni pula? Okey, daripada pusat mana? Pusat yang 20 ni tadi. Mesti melalui titik B. Ni, buat garisan ni pula. Okey, turun. Ini buat apa? Inilah pusat untuk lengkung JX. Dia tak ada bagi nilai. Jadi bila kita ambil jarak dia mesti sama. O ke A, O ke B sama. O ke A dengan O ke B sama. Ya. Dia tak boleh katakan kalau terlalu besar nanti dia termakan. Tak boleh. Ataupun dia terlalu kecil tak sampai. Tak boleh. Dia mesti ngam. Cukup je cikgu. Cukup sampai. Okey, kita cuba buat garisan cikgu. Okey, cuba buat garisan. Mana dia garisan dia? Okey, dia lengkung sap terus kat situ. Dia cukup je. Memang ngam. Kalau cukup mana jawapan dia tepat lah cikgu. Yep. Okey. Terbaik. Selesai. Berapa markah untuk murid-murid kita cikgu? Yang ini tak kalau ikut ni senang lagi ni. Ni senang lagi? Senang lagi. Okey, kita try soalan susah sikit cikgu. Kita try next soalan yang susah sikit lah. Okey. Yang ni soalan 15 markah. Okey cikgu. Dia akan tetap ada JX juga. Ada. Sebab yang kita nak cari yang tu cikgu. Yang tu ini nak cari. Di mana dia kita punya nak mula trik satu kat situ je lah. Okey, yang ini kita nak tengok macam mana kita nak buat. Okey, apa method dia? Kita tentukan dia. Sini kita tengok ada 3 bulatan. 1, 2, 3. Cari pusat bulatan ni dulu. Okey. So, kita mulakan katakan dekat situ. Tu daripada J40 lah. Okey, kita buat dulu bulatan untuk J40. Okey. Kemudian berapa jarak ke pusat J25?
120. Nilai dia 120. Dah dapat terus. Untuk J 25. Buat J 25. Okey, macam ni pun dah ada method. Dah ada markah. Betul. Okey. Next, kita boleh cari apa pula? Okey, nak cari J 30. Berapa turun dia? 70. Okey, dia turun 70. Ni samalah, turun ni 70. Okey. Okey. Kemudian sini jarak dia berapa? 120 cikgu. Betul. Ya ke? Macam lain tak sama tu. Kalau kita pakai baris tu tak sama tu. Tak sama cikgu. Dia lari sikit tu. Larilah cikgu. Dia dah turun 70 dah. Macam mana nak turun pula lagi tu? Okey. Okey. Dia lari sikit situ. Dia kena kira berapa pula yang ni. Yang ni payah nak kira juga ni sebenarnya. Okey. So kena ambil daripada mana pula ni? Ni pula daripada G pula sini 50 pula ni daripada 30 ni 50 sampai sini 30. So dia ada sikit ngiraan yang tak perlu pakai kalkulator lah. Okey. So bila dah dapat pusat J 30, buat luru lengkung. Okey, ataupun bulatan. Yang ni semua binaan lagi. Semua merah lagi kan? Belum biru, belum dibirukan. Okey. Kemudian kita nak dapatkan ini JX bukan. Bukan ini. Suku elips. Ni, suku elips. Kita ambil suku elips. Berapa jarak suku elips ni? 50. Okey. Kemudian cikgu. Okey. Kita ada lagi 2 minit cikgu. Okey. Mungkin kita boleh tengok macam mana. Okey. Ini kaedah nak buat elips. Sukuan elips. Dia panggil sukuan. Suku saja. Okey. Okey, dapatkan elips. Okey, yang ini garisan bertangen di dalam. Okey. Besar, lepas tu dapat fokus pada bulatan kecil. Bulatan besar dapatkan campur dua ni. 40 dengan 6, 40 25, 65. Baru dapatkan titik atau garisan normal. Baik. Okey, baru dapat titik F dan juga E. Okey. Ini garisan dalam cikgu. Yang ni tangen di dalam. Alright. Okay. Seterusnya cikgu? Seterusnya nak dapatkan lengkungan J30 cikgu. Ni J80 ni. J80. J80 ni. Yang ni satu dalam satu luar. Satu dalam satu luar. Satu dalam satu luar, kena satu campur satu tolak lah. Okey. Tu je, banyak tu je dia nak, tapi method tu lah dia nak, sebab tu kadang jawapan tu sikit saja. Okey. Markah dia. Okey. Yang last JX. JX daripada satu titik mana F, ni lah dia bagi kat sini kepada bulatan. Bulatan ni mana? Bulatan dia ini lah bulatan ni lah. So dia dapatkan titik G tu. Okey. Ni method dia tadi lah. Diguna N tadi. Mana N dia pula? Ni N dia. N tadi cikgu. Ni dia N dia. Baik. Okey. Bila dah dapat tu, kita bolehlah buat lengkung. Okey. Selesai. Yang ni lah kaedah baru akhirnya kita dapat titik JX tu cikgu dengan kaedah-kaedah yang kita belajar sebentar tadi cikgu. Betul. Datanglah soalan macam mana sekalipun. Macam mana pun. Pusing ke sana, pusing ke sini. Tapi kalau kita guna kaedah yang tepat cikgu, maka kita akan dapat jawapan. Berapa markah tadi cikgu? 15. Terima kasih untuk saya cikgu. Okey, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Jem. Cikgu, ada sikit kita jumpa lagi cikgu Ya ada. Okey. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban. Kita berakhir di sini dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul bin Zakaria, ayah kepada Nur Hidayah binti Faizul yang bersekolah di Sekolah Teknik Tuanku Jaafar, Ampangan. Dia mengambil jurusan electrical. Jadi sebagai ayah, saya menaruh harapan yang besar untuk anak saya terus memajukan diri dalam bidang teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Saya, Cikgu Masita binti Abdul Latif, ibu kepada anak dia Adam bin Muhammad Ali, kelas 5 Elektrik 2 Sekolah Teknik Tuanku Jaafar. Terima kasih kerana memberi ibu peluang untuk menyampaikan harapan dan pesanan kepada pelajar-pelajar SPM 2021. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang ini kita diduga dengan pandemik COVID-19. Namun, ibu berharap pelajar-pelajar sekalian tidak menjadikan pandemik sebagai penghalang untuk mencipta kejayaan gemilang dalam SPM nanti. Jaga diri, kuatkan semangat dan cipta sejarah kejayaan sendiri dalam SPM 2021 nanti. Salam sayang daripada ibu.